Kembali di Wanita hari ini dan hari ini cukup istimewa di studio Wanita hari ini kerana kita menerima kehadiran seseorang yang juga sangat-sangat istimewa yang terus ingin memperkasakan wanita. Tanpa meninggalkan masa lagi, saya terus memperkenalkan beliau yang bersama kita di studio, yang berhormat Datuk Hajah Zuraida Kamaluddin, Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Terima kasih Yang Berhormat Datuk bersama kita pada hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama tak jumpa. Sama-sama kita. Selamat berpuasa. Okey, baik. Tadi kita dah sebutkan tentang pemerkasaan wanita, women empowerment. Ya. Jadi mungkin ramai juga di luar sana ingin tahu kenapa ia menjadi satu aspek penting dalam agenda negara ni. Ya, okay. Muhammad. Alhamdulillah kita selalu sebut tentang women empowerment atau pemberdayaan wanita. Jadi pemberdayaan wanita ni penting kerana dalam dunia ni separuh daripada penduduk dunia adalah wanita, hampir separuh. Begitu dengan Malaysia. Jadi dan wanita ni satu aset pada negara. Jadi mereka juga mempunyai accessibility untuk belajar ke universiti dan sebagainya. Jadi oleh kerana mereka menjadi aset sebuah negara, maka kepandaian mereka, kebijaksanaan mereka harus kita manfaatkan. Jadi research juga telah membuktikan bahawa bila kita banyak syarikat-syarikat ada banyak pekerja wanita di dalam level management dan ke atas, produktiviti syarikat itu meningkat sampai 30%. Ini menunjukkan bahawa dengan adanya penglibatan wanita bersama dengan lelaki juga, ianya akan meningkatkan lagi kualiti, meningkatkan lagi produktiviti, meningkatkan lagi pendapatan, dan ia menunjukkan bahawa negara itu sebuah negara yang progresif. Nah, syarikat itu sebuah syarikat yang progresif kerana dia memikirkan memanfaatkan wanita sebagai aset. Itu yang penting, ya. Kerana apa? Kerana cara pemikiran orang lelaki dengan orang perempuan berbeza. Dipanggil gender lens. Jadi kalau orang lelaki tengok mungkin ada satu infrastruktur tentang bangunan fizikal. Tapi orang perempuan kalau lihat dalam pembangunan fizikal itu juga ada satu perkara-perkara yang soft, yang intangible, yang halus punya, yang itu, yang mana memberikan satu final touch, compliment. Jadi itu akan meningkatkan lagi value kepada sesuatu pekerjaan, satu pandangan dan sesuatu pengurusan. Jadi perlu ada penglibatan wanita itu. Okey, dan produktiviti tersebut tadi sebenarnya adalah berdasarkan kajian dan daripada statistik. Harvard University. Ya. Okey. Baik, seterusnya mungkin kita juga boleh bercerita mengenai pengiktirafan pelibatan wanita dalam bidang politik. Jadi mungkin kita dah mendengar dan mungkin ramai juga ingin tahu, dan YB Datuk Sim boleh berkongsi tentang rasional hasrat tersebut dan juga impak positif yang boleh dicapai menerusi pelibatan wanita dalam politik. Betul, terutama sekali Malaysia. Malaysia di antara negara yang maju dalam memberikan hak yang sama terhadap lelaki dan wanita. Dari segi pembelajaran, hak itu sama. Anak lelaki dan anak perempuan boleh pergi sekolah. Betul. Kita tak ada masalah. Kalau dulu mungkinlah orang perempuan tak pergi sekolah dan sebagainya. Tapi Malaysia, no problem. Dari segi hak mereka untuk mendapatkan rawatan dari medical pun no problem. Very high accessibility. Dari segi hak mereka untuk menyumbangkan daripada labour force, tenaga kerja pun kita dapat high ranking. Tetapi bila kita lihat ranking gender gap daripada penglibatan ahli politik wanita di Malaysia ini jauh ke belakang lagi. Sedangkan kita dah 60 tahun merdeka. Jadi negara-negara yang merdeka lebih lewat daripada kita, negara Afrika seperti Rwanda, sebuah negara I call it late demokrasi lah. Dia lambat baru dapat demokrasi. Dia dah mencapai 60% wanita ahli parlimen. Wow. Dan kabinetnya lebih 50% ada orang perempuan. Jadi kita bukan saja nak numbers, Fahrin, bukan nak numbers, but we feel that women ni bukan women sebarang, dia educated. Macam saya kata, dia masuk universiti, dan dalam universiti kita pun lebih banyak wanita yang graduate daripada orang lelaki juga. 60% of them are women. So jadi apa kita nak, bukan kita nak bandingkan pasal lelaki banyak perempuan banyak, tapi kita nak manfaatkan mereka ni. So mereka dah ada ilmu, dah ada expertise, jadi tidak dimanfaatkan sebaiknya. Jadi kalau kita dapat manfaatkan mereka, maka ianya akan meningkatkan dan menunjukkan bahawa pembangunan negara itu harus ada sentuhan orang perempuan. Saya kira sebenarnya sumbangan sudut pandang wanita di dalam arena politik itu sebenarnya. Okey, baik, kini kita merujuk kepada konteks tadbir urus Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi. Jadi apakah bentuk-bentuk inisiatif Yang Berhormat Datuk bersama kementerian dalam mengiktiraf peranan kaum wanita? Sebagai pemimpin wanita, saya melihatnya bahawa dengan diberikan kedudukan di dalam arus perdana, mainstream position lah ni, jadi menteri,
mainstream position. Maknanya saya bukan saja terikat pada agenda wanita, agenda ekonomi negara, agenda dunia dan sebagainya. Jadi dalam kedudukan ini, saya harus manfaatkan juga memberi peluang kepada wanita-wanita lain, membuka pintu pada wanita-wanita lain untuk menyumbang ke dalam arena ekonomi, kalau dengan kementerian saya lah, urusan perdagangan dan komoditi. Jadi apa yang saya lakukan dalam kementerian saya ada 11 agensi. Saya pastikan saya melantikkan sekurang-kurangnya 30% wanita di peringkat chairman, di peringkat CEO dan peringkat board of directors. Tapi alhamdulillah saya capai 34%. And kementerian saya adalah kementerian pertama yang mencapai lebih dari 30% penlibatan wanita. Dan setakat ni macam mana Datuk? Dengan betul nampak produktiviti peningkatan. Very good, because yang kita pilih bukan pasal dia perempuan, pasal dia berkelayakan. Cuma mungkin bila dia nak cari wanita yang layak ni, mengambil masa sikit. Jadi kalau orang nak malas, nak ringkas, orang lelaki lah for instance, alah, susah nak cari ni, kita ambil je lah apa yang ada kan. Tapi bila kita nak cari orang perempuan ni, kita kena take time sikit. Tak apalah, tapi insyaAllah quality the work, kalau tak lebih baik, tapi sama juga dengan macam orang dia lelaki. Ambil masa tapi orang yang betul. Yes, orang yang tepat. Yang betul. Baik Datuk, baru-baru ni juga saya kira harap tidak terlalu lewat bagi saya dan juga wanita hari ini nak ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Datuk yang telah memperoleh anugerah kesaksamaan gender pemerkasaan wanita daripada Universiti Asia Pasifik Bangladesh dan juga lambang emas daripada Universiti Teknologi Maklumat dan Sains UITS Bangladesh semasa lawatan rasmi ke Dhaka. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan pandangan Yang Berhormat Datuk berhubung pengiktirafan ini selaku Presiden Majlis Pimpinan Politik Malaysia Commonwealth. Ya. Saya memang menjadi agenda saya. Kemana saya pergi, saya akan masukkan satu agenda khusus untuk wanita. Kalau saya tak jumpa dengan penuntut universiti wanita, saya akan jumpa dengan ahli parlimen wanita, saya jumpa dengan usahawaga wanita, saya akan bertemu dengan mereka. Satu adalah membawa imej Malaysia, bahawa Malaysia walaupun is a negara Islam, tetapi ianya tidak menghalang wanita Islam dan negara ini untuk maju ke depan. Betul. Jadi kita tidak mahu ada pengalaman kolot lagi mengenai negara kita sebagai negara Islam dan mungkin wanita tidak boleh berkecimpung dengan aktif dalam kerja politik dan kerja-kerja pejabat. Yang keduanya, saya nak berkongsi dengan mereka bagaimana kita boleh mencapai perdana wanita dengan memberi pengalaman-pengalaman saya yang telah saya laksanakan kerja-kerja di beberapa negara di Malaysia sendiri. Jadi ini juga nak memberi motivasi kepada mereka. Anak-anak muda ni, wanita, kalau di universiti ni, United Pacific ni, saya pergi ke universiti mereka memberikan ucap pertama untuk memberikan mereka harapan bahawa wanita itu ada potensi, ada ruang untuk mereka di luar sana. Jadi cuma dia harus tahu manfaatkannya, bagaimana dia nak pergi ke mana untuk mendapatkan peluang-peluang itu. Dan pada masa yang sama, saya nak memperingatkan pada wanita yang dah pegang jawatan tinggi macam saya, mainstream position orang cakap, CEO of company lah, chairman ke apa, dia juga harus memikirkan bagaimana dia nak beri laluan kepada wanita-wanita yang lain dekat bawah tu. Jadi barulah kita akan ada ramai wanita lagi participate, mengambil bahagian dalam apa-apalah, pembangunan organisasi ke, pembangunan komuniti ke, pembangunan negara ke. Jadi seperti saya sebut tadi, bila ada lebih banyak wanita, perspektif dia tinggi, gender lens, pandangan, sudut pandangan wanita tu berbeza dengan orang lelaki. Kalau kita buat kerja, contoh orang lelaki, kalau kita suruh dia masak-masak dia sifat-sifat. Tapi orang perempuan tidak. Jadi contohnya begitu. Terasa saya tu. Macam itu. Itu dia ada juga lelaki yang akan kemas lah. Tetapi generally lah dia punya norm tu, dia punya psikologi dia memang macam gitu. Adat diorang tu kan. So jadi kalau orang perempuan, jadi kalau satu syarikat ada atau satu negara ada, padahal orang lelaki buat ini, orang pun buat ini. Dia complement and it will dia sebagai peranan wanita lelaki saling melengkapi. Yes, melengkapi. Okey, baik. Akhir sekali Yang Berhormat Datuk, di penghujung ini mungkin apakah hasrat Yang Berhormat Datuk bagi merealisasikan agenda pemerkasaan wanita khususnya dari sudut pandang sebagai wakil pemimpin wanita di Malaysia sendiri? Silakan. Ya, saya amat berharap bahawa negara ini akan menunjukkan lebih ramai wanita-wanita yang berpotensi, yang mampu untuk memimpin negara, yang mampu untuk memimpin kementerian. Kerana di sini, ya, di tempat yang kita menggubal dasar. Jadi apabila ramai wanita lagi di situ, ini akan memberikan added value kepada polisi-polisi yang kita nak bentuk, polisi yang kita nak rangka, dan dia juga membawa perspektif wanita di luar sana. Jadi kalau tak ramai wanita, maka half of the population is not being represented. Half the 50%. Betul. Jadi it takes untuk seorang perempuan to understand the argument. For instance, saya contoh simple lah agar orang lebih faham dan mudah.
Dulu saya dalam Kementerian KPKT, buat perumahan, kita buat polisi. Jadi polisi ni kita lihat orang perempuan ni bila dia pergi shopping, dia perlukan tempat, kalau ada baby dia perlu tempat untuk nursing, untuk menyusukan bayi. Dan waktu itu saya sebagai policy maker, saya buat polisi. Semua bagian mesti ada satu ruang, satu bilik untuk ibu-ibu menyusu. Kalau orang lelaki dia fikir tak tu? Dia tak fikir kan? Betul. Bukan dia tak pengalaman yang itu. Jadi ini adalah perkara-perkara tambahan yang membolehkan wanita itu diambil kira dalam pembangunan ekonomi kita, dalam pembangunan negara kita, dan ianya akan meningkatkan KDNK negara juga. Ini memang proven dalam research di universiti. Betul. Antarabangsa. Kerana saya setuju Datuk, kerana lelaki tak nampak apa yang wanita nampak dan rasa sebenarnya. Betul, that's right. Okey, baik. Di penghujung perbincangan kita juga, kita ingin mendengar sedikit ucapan ringkas daripada Yang Berhormat Datuk kepada penonton-penonton wanita hari ini. Mungkin sedikit ucapan Hari Raya untuk kita semua, kepada para penonton. Silakan Datuk. Okey, kepada semua wanita di luar sana terutamanya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, Ma'azal Batin. Semoga wanita Malaysia lebih berdaya. Maka wanita berdaya, harapan negara. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, cukup sukacita rasanya kita hari ini. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Hajah Zuraidah Kamaluddin, Menteri Perusahaan dan Perdagangan dan Komuniti, kerana bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Yang Berhormat Datuk. Alhamdulillah.